Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang ada kita muka surat 68, ada yang ketiga dari bawah insyaAllah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, namanya mari kita sama-sama menyebut dan membanyakkan ucapan alhamdulillah yang merupakan satu kalimah yang Allah suka sangat. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dia bagi pada kita macam-macam benda, dia anugerahkan kita dengan macam-macam perkara. Antara sebabnya ialah nak suruh kita ingat pada dia dengan kita syukur. Tapi ramai di kalangan kita hanya mengambil apa yang Allah, yang dia bagi, tetapi berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi makanan sampai kat kita, tak ramai yang menyebut alhamdulillah. Sampai makanan, alhamdulillah. Kita makan, alhamdulillah lagi. Selesai makan, alhamdulillah lagi. Sebab semua daripada mula Allah takdirkan makanan duduk depan kita, sampai kita boleh makan, sampai kita boleh selesai makan, semuanya tu adalah anugerah Allah yang tak ramai yang melihat. Semua itu Allah bagi untuk melihat sejauh mana rasa syukur kita yang kita ucapkan pada Allah Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan jadikan kalimah alhamdulillah tu benda yang sentiasa duduk kat mulut kita. Ya, mudah-mudahan kalimah itu tak pelik bila Nabi kata kalimah itu tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan ketika kita dihitung timbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung lagi beberapa petikan ringkas dari beberapa potong hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia dapat dihazam, dapat dipahami, dan lebih penting kita dapat amal dan kita dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbus sahla at-taliq.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang akan orang yang memudahkan talak. Sekali kita baca hadis ni macam Allah Ta'ala suruh kita talak bini kita. Sekali tengoklah. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan as-sahlut taliq ini ialah apabila rumah tangga kita sudah tidak seharuan. Jangan lagi kita zalimkan bini kita dengan saja kita nak seksa dia, dengan cara kita tak nak melepaskan dia. Ada di kalangan orang laki-laki yang dia kata aku takkan talak hang, biar hang jadi keping, macam tu dia ada. Padahal dia dah tak ada serasi dah. Dia tak boleh duduk sama lagi dah. Tapi kerana dendam tadi ni, mentang-mentang talak itu duduk dekat dia, maka dia pendam, dia tuan-tuan sekalian. Padahal dia dah tak bersama, dah tak bercakap, dah tak bagi nafkah, apa pun tak bagi dah. Bini dia kata, tolong dah bang, kalau jangan buat saya macam ni, bagi dah. Aku nak pasti hang mati kurus, hang mati kering, dia kata gitu. Dia ada jenis orang laki-laki jenis macam ini. Maka Nabi bagi tahu, walaupun talak ni satu benda yang Allah tak suka. Nah, abghadul halal, benda yang halal tapi Allah benci ialah talak. Allah tak suka. Tapi bila rumah tangga dah tak boleh nak lagi diselesaikan, maka lepaskan bini kita elok-elok. Sebagaimana kita ambil dia elok-elok dulu, maka kita lepas dia elok-elok. Tuan-tuan sekalian, ini cara dia. Dan kalau itu niat kita, insya-Allah daripada benda yang Allah tak suka tadi ni, dengan cara kita ikut panduan Nabi ni, kita dapat pahala. Allah tak suka talak, tapi bila dah tak boleh nak selamat, kita lepaskan elok, tak apalah. Anak kita pun tak boleh nak kata apa dah, kita nak selamat, tak boleh macam-macam ikhtiar dah buat, maka kita lepaskan bini kita. Allahu Akbar. Walaupun Allah tak suka, tapi kita penuh akhlak, tuan-tuan sekalian. Kerana bini kita juga ada perasaannya, tuan-tuan sekalian, ya. Itu dia. Dia nampak sekali baca tu nak suruh kita talak tak, tuan-tuan sekalian. Ya. Baik. Yang kedua, kita baca mudah-mudah yang malam ni, tak payah-payah sangat. Inna Allah, daripada hadis riwayat Al-Imam Syirazi tadi, daripada riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang dan kasih ia akan orang yang berlembah lembut pada segala pekerjaannya. Hadis ni pula, apa maksud berlemah lembut dalam segala perkataannya? Pertama sekali, maksud berlemah lembut ini dalam muamalah dia dengan orang. Bercakap dia, apa juga benda dia buat dalam keadaan berlemah lembut. Dan ingat tuan-tuan, antara sifat Allah Ta'ala ni ialah Al-Halim. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni bersifat penuh lemah lembut. Tuan-tuan tengok, dalam Al-Quran ada lebih kurang 12 tempat Allah menyeru manusia dengan Ya Ayuhan Nas. Ada 22 tempat lebih kurang ayat Quran yang Allah mulakan dengan Ya Ayuhan Nas. Satu seruan yang cukup lembut. Kata ulama tafsir, bila Allah panggil kita Ya Ayuhan Nas, di sana ada dua benda penting. Ada dua benda penting bila Allah Ta'ala panggil kita Ya Ayuhan Nas, hei manusia. Yang pertama, bila Allah panggil tadi dengan maksud memberi motivasi pada kita. Tuan-tuan sekalian, bagaimana yang seruan Ya Ayuhan Nas itu dikatakan panggilan yang memberi motivasi? Tuan-tuan sekalian, Allah menamakan kita sebagai manusia. Kata hukama, seorang hukama mengatakan bahawa aku hidup ini, aku sibukkan hidup aku untuk mensyukuri 4 benda besar, kata dia. Dan saya tak berhajat nak sebut 4-4, cukup sebut satu saja. Saya angkat jenuh tulis.
Yang pertama dia kata, Allah telah memuliakan Bani Adam dan aku bersyukur sangat. Aku sibukkan diri aku untuk mensyukuri kerana Allah memilih aku untuk menjadi seorang daripada kalangan Bani Adam. Walaqad karamna Bani Adam. Kami memuliakan Bani Adam, kata Allah dalam Quran. Maka kata hukama, aku sibukkan diri aku mensyukuri kerana Allah pilih aku nak jadi kelompok yang dimuliakan. Allah tak pilih aku jadi Bani Beruk. Allah tak pilih aku jadi Bani benda lain. Dan Allah pilih aku sebagai Bani Adam. Bani Adam itu tuan-tuan sekalian. Maka kemuliaan itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam diri kita ini ruh. Dalam Quran sebut ruhi. Wa nafahtu wa nafah apa ya? Wa nafahat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah kata, dan ketika kami sempurnakan kejadian kamu, dan lalu kami tiupkan rohku, kata Allah. Nanti jangan salah faham pula, saya kata Allah ada roh pula. Jadi roh yang aku cipta, yang aku muliakan itu, ya, aku masukkan ke dalam kamu. Mulianya manusia tadi. Tuan-tuan, kalau jasad kita hebat macam mana pun, tidak tuan-tuan, hebat sadar, sini ketui, sini ketui, sini ketui, sini ketui. Tuan-tuan, hebat tubuh kita, semua ketui. Nak sini ketui, ketui, sini ketui, sini ketui, tu sini. Nah, hebat macam mana pun, kalau roh tak ada, orang panggil apa? Orang panggil mayat, orang tak panggil orang. Nak pergi mana? Nak, tuan-tuan sekalian, pergi ziarah orang mati. Orang mati, tak ada roh, tak ada. Jadi mulianya kita tadi ni ada roh. Jadi Allah Ta'ala tadi maksud motivasi apa dia? Dia panggil kita tadi nak menyatakan wahai manusia, dan kita tahu manusia ni Allah yang buat. Maka dengan harapan, dengan panggilan tadi menyematkan kita. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Bini kita panggil yang nampak motivasi tu. Nah, motivasi. Betul tak? Sebab apa motivasi? Assalamualaikum. Motivasi sebab dia nak bagi tahu kitalah yang dia sayang. Tuan-tuan, kalau bini kita sayang kat orang lain, oi, tolong, dia sayang kat kucing, kita marah dah. Kita balik dia, tiri, duk main dengan kucing, kita balik dah tahu. Tu pun kita perang, hang ni macam duk menikah dengan kucing, kita marah. Tu baru dengan kucing tu kita yang beli, duit kita juga. Tiba-tiba dia panggil kita apa tu, sayang, darling, whatever lah. Ini motivasi, menambah semangat kita. Kalau seorang panggil aku darling pun seronok dah, macam mana kalau dua orang? Nampak motivasi? Motivasi. Nak seorang panggil kita darling pun dah kembang, kita bau kembangan. Tuan-tuan bayang 4 orang panggil darling. Tak 4 kali kembang. Tak betul makcik belakang tu. Maknanya Allah Ta'ala panggil, hai manusia mai sini, hai manusia mai, manusia ni satu motivasi. Masya Allah. Tapi Allah panggil tadi, Allah tak panggil hai orang, tak. Allah panggil wahai manusia. Manusia itu apabila? Apa dipanggil manusia? Bila di dalamnya ada roh. Roh itu dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau roh tak mengaku Allah tu Tuhan, Allah tak lepas keluar bola kita. Kalau roh tidak dimuliakan oleh Allah, roh tak mengaku ketuhanan Allah, dia tak lepas duduk dalam kita ni. Nak cerita mulianya roh tadi. Maka bila Allah panggil manusia, hei manusia, itu kemuliaan. Lembutnya Allah panggil kita. Lembutnya Allah panggil kita. Ya, jadi sebab itu dalam apa urusan pun
cuba bertindak dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah, ya, mencari jalan silmiah, bukan bertindak cepat untuk selesaikan dengan tanpa mengambil kira benda lain, tuan-tuan sekalian. Ini maknanya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mencintai siapa-siapa yang memudahkan segala urusan. Itu maksudnya. Memudahkan segala urusan, berlembah lembut dalam segala urusan. Jadi apa benda kalau kita boleh selesai kok boleh elok-elok, maka kita selesaikan. Jadi apa benda pun, ya. Wallahu alam. Hadis seterusnya. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qil wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa ida'atal mal rawahul Bukhari. Inna Allah harrama alaikumul uquqal ummahat. Bahawasanya Allah telah mengharamkan atas kamu membuat durhaka kepada ibu-ibu kamu. Baik, ini biasa dah. Ada Quran pun sebut, hadis pun sebut. Cuma saya nak tambah kat sini, bagi yang masih ada mak, nah, maka tuan-tuan sekalian, itulah anggap, bukan anggap, pergunakan kesempatan ini, kerana itulah syurga kita. Tok guru saya ni, makcik belakang, ambil perhatian makcik nah. Bukan makna sebelum ni hampa lena dah, tapi kebiasaannya. Jadi dengar sini makcik belakang. Tok guru saya, masa tu saya tak menikah, tok ngajar dah lah, ngajar kecil dulu. Dia cerita Aisyah ni pernah tidur depan pintu tunggu Nabi SAW balik. Dia tanya kat kami masa budak-budak tu. Kalau tanya masa ni kita boleh syarah kat dia. Tanya masa tu kita budak-budak menikah pun tak lagi. Dia kata sebab apa Aisyah sanggup tunggu Nabi SAW depan pintu? Dia tanya. Kita kata mana tahu, Tok Guru tak tahu, hang tak tahu, semua tak tahu. Dia kata kerana dia kata yang pulang itu adalah syurganya. Tuan-tuan sekalian, kalau benda yang tuan-tuan suka nak hantar, Lazada nak hantar, tempah tuan-tuan, tempah apa? Gudang garam, tuan-tuan. Jadi kata dia penghantar tu, Korea kata pukul 2 petang ni sampai, dia kata oh, kita seronok tuan-tuan. Anak, walaupun gudang garam tu, tuan-tuan sekalian, kita pun tahu dah, dia bukan elok pun. Anak, kalau elok kita boleh sedekah kat orang, tuan-tuan sekalian. Jangan sampai malam ni letak dalam tabung saya rokok sudah. Ustaz selalu sangat berokok ni, Ustaz saya sedekah. Jadi, bila kita tahu benda yang kita suka nak mai seronok kita. Sebab tu Tok Guru kata Aisyah seronok tunggu suami dia Rasulullah kerana yang datang itu adalah syurga dia. Nah, jadi kalau isteri kita, makcik belakang dengar sini ni, hampa ni tak berapa dengar sangat ni, kami dengar lah Ustaz. Jadi kalau kita nampak benda ni kan, maka kita akan fikir, sebab kita akan tunggu laki kita. Sebab apa? Sebab laki kita tu adalah syurga kita. Jangan nampak laki kita tu hak bagi gelang kat kita, bukan. Hak bagi duit kat kita, bukan. Tapi hak datang, hak laki kita ni adalah syurga kita. Maka kalau itu kita faham, kita akan tunggu laki kita sekalipun terpaksa tertidur di depan muka pintu rumah kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan seronok tak balik-balik bini kita tunggu kat depan pintu? Seronok tak tuan-tuan? Seronoklah kalau dia tunggu kita, memang nak sambut kita. Kalau dia pegang kayu jadi maknanya ya, jadi kita senang. Bila dia marah kat kita, dia tunggu depan pintu. Saya tunggu abang ni. Saya kata, waktu kamu gembira, kamu tak pernah tunggu abang kat pintu.
Hari ni bila hang marah, kenapa kamu boleh tunggu abang kat pintu? Kita syarah dengan dia dengan penuh perasaan. Saya rasa akan jatuh dia punya tongkat, semua jatuh doktor, jangan main-main. Dah lama abang berhajat sangat kamu tunggu abang kat muka pintu. Sejak mula kahwin hang tak pernah tunggu abang. Hari ni mungkinlah hari terakhir abang dapat juga melihat engkau tunggu abang di muka pintu. Padahal pegang kayu lah tu. Nak pukul kita nak kahwin dua tu dia dengar tu. Jadi bermakna bila bini kita tunggu kita syarah macam tu, dia akan sedih kat kita. Macam Ajino boleh. Jadi makna jadi abang tunggu lama dah. Rupanya inilah hikmahnya. Bila kau dengar abang mau kahwin lain, engkau tunggu. Alhamdulillah, syukur sangat. Terus kita sujud syukur situ. Jadi bermakna macam itulah juga bila kita ada mak ni. Jangan nampak kesusahan tuan-tuan sekalian. Tapi itulah peluang. Orang lain dah tak ada mak dah. Orang lain tak ada mak dah. Tuan-tuan sekalian, kita ada mak lagi. Maka itu syurga kita. Dan ingat tuan-tuan sekalian, Allah memuliakan seorang ibu ni. Ada dua benda yang Allah muliakan seorang ibu. Pertama, Allah muliakan seorang ibu waktu bila tuan-tuan. Kenapa seorang ibu ni mulia? Sebab apa? Sebabnya Allah memasukkan benda yang mulia tadi ketiga jasad manusia duduk dalam perut mak. Nampak tak? Umur 120 hari. Jasad manusia yang Allah telah sempurnakan tadi, dia letak elok dalam rahim seorang perempuan, maka dia masuk, dia tiupkan roh yang mulia tadi ke dalam diri manusia waktu manusia itu duduk dalam perut seorang perempuan. Nampak tak ni? Tuan-tuan sekalian, mulianya mak kita tadi ni sampai Allah pilih dia. Allah pilih mak kita ni untuk orang ibu tadi, untuk dia tiupkan roh yang mulia tadi, wa nafahtu ruhi, min ruhi, wa nafahtu min ruhi, dan kami tiupkan ke dalamnya, kata Allah, dengan roh kami, roh aku, kata Allah, dengan maksud roh yang aku ciptakan. Sebab roh ni kita tak tahu. Maka waktu itulah Allah memasukkan benda yang mulia dalam jasad, waktu jasad itu duduk dalam perut seorang perempuan. Itu satu. Yang kedua, setelah dia melahirkan kita, hadis qudsi menyebut, kenapa doa seorang ibu tidak ditolak oleh Allah? Sebab apa? Kerana ketika seorang ibu angkat tangan doa dengan Allah, seolah-olah dia mengadu dengan Allah. Dia kata, ya Allah, masih terasa pedih rahim ini ketika melahirkan hamba-hambamu. Allah boleh saja menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa mak, macam Allah ciptakan Adam alaihissalam. Tetapi Allah pilih perempuan yang bermati-matian melahirkan kita, dia angkat tangan, Allah tak tolak. Sebab apa? Seolah-olahnya waktu dia doa, ya Allah, ni masih rasa pedih lagi rahim aku ni ketika melahirkan hambamu. Malu untuk Allah tidak memakbulkan doa ibu. Tuan-tuan, yang sembah Allah hari ni yang ramai, asbabnya keluar daripada perut seorang ibu. Hebatnya ibu ini. Sebab itu, jangan sekali-kali. Allah panggil paling simple sekali dalam Quran. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali bercakap walaupun sepatah yang boleh mengguris hati seorang ibu. Cukup, Allah kata. Sepatah saja. Kalau sepatah pun yang mengguris perasaan ibu, kamu dianggap masuk neraka. Bayangkan perbuatan yang dahsyat-dahsyat, ayat yang dahsyat-dahsyat, perangai yang dahsyat-dahsyat yang kita lemparkan pada seorang ibu. Tuan-tuan bayangkan di mana kedudukan manusia masa itu. Hanya satu kalimah sahaja.
Allah bagi contoh satu kalimah saja. Kalau dah guris hati mak, jawabnya pintu syurga tertutup untuk engkau. Kalau sepatah ini pun sudah menghalang kamu masuk syurga, apa patah lagi lah jerkahan, herdikan tuan-tuan sekalian yang kita ucapkan kepada mak kita. Ya, doakan mak kita. Teruskan berbuat baik pada mak kita sekalipun dia sudah tidak ada di atas dunia ini. Mudah-mudahan azan dan niat kita tadi akan Allah terima sebagai antara yang kebaikan kepada mak kita. Habis ya. Dan menanam anak perempuan. Jangan ni kita tak tanam anak perempuan lah. Kita tanam ketum dulu ni tuan-tuan sekalian. Ya? Dan mengharamkan ia akan tamak dan lobang. Jadi tamak, Allah Ta'ala tak suka orang tamak, ya. Tapi Allah tak larang orang kaya. Allah tak larang. Allah tak larang kita jadi kaya. Yang Allah larang ialah kita tamak. Apa maksud tamak? Cuba untuk mendapati apa yang dia suka tanpa menilai dari sudut hukum hakam. Ni tamak lah. Nampak tak? Ni tamak. Sampai tamak ni makna dia nak sesuatu dia tak kira. Halal ke haram ke tindas orang ke dia tak ada hukum. Bagi dia aku nak tu aku dapat tu. Itu nama dia tamak tuan-tuan sekalian. Apa benda? Bukan mesti benda yang besar-besar. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian tak? Benda kecil saja. Benda kecil saja. Tak? Dulu contohnya kan. Kita adik-beradik dulu tak? Mak beli biskut tuan-tuan sekalian. Kita ambil seorang-seorang bawa lari makan belakang pokok nyok. Adik-adik kita cari mana tadi biskut yang mak tu tamak tu tadi ni. Dia tak kira perasaan itu. Contoh tamak budak-budak lah. Dia tak ada dosa tamak budak-budak tu. Memang perangai dia gitu dah sebab ayah dia lebih kurang macam tu. Jadi itu keadaannya ya, tamak yang loba tadi. Tapi Islam tak larang kita kaya dah, tetapi mencari apa yang kita kendaki tanpa memikirkan hukum hakam, itu nama dia tamak ya. Baik. Juga Allah benci bagi kamu yang begitu begini. Apa maksud begitu begini? Tuan-tuan sekalian, menyusahkan dalam banyak hal. Buat hal menyusahkan, semuanya begitu ginilah maknanya. Ada. Jadi kita ni jadi orang yang menyusahkan orang, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kalaupun kita tak boleh senangkan orang, tuan-tuan sekalian, jangan kita susahkan orang. Susahlah. Itu saja. Kita nak senangkan orang tak boleh, tapi jangan susahkan orang. Kita nak tolong mak kita tak boleh, jangan susahkan mak kita. Nah, kita tak boleh bagi, tuan-tuan sekalian, apa-apa kat mak kita, cukup-cukup saja mak pun tuan-tuan sekalian. Nah, kita pun jaga anak kita bukan sebab nak suruh dia jaga kita pun, tuan-tuan sekalian. Tak ada mak yang jaga anak sebab nak suruh anak jaga dia. Dan kita pun tak payah niat begitu dah. Kita jaga betul-betul anak kita, serah pada Allah. Kalau dia faham, dia akan tengok kita lah. Tapi kalau kita bela anak kita sebab anak kita nak suruh anak kita bagi apa tu bela kita, wal'iyazubillah, nanti anak tak peduli kita akan kecewa. Kecewa kita itu takut. Kecewa kita tadi menghumban anak kita ke neraka. Bela elok-elok anak kita, bagi pendidikan elok-elok, siru tuan-tuan sekalian, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah. Anak, tapi kalau anak tu dah reti, dia takkan abaikan kita. Nampak? Kita bela anak kita bukan hanya duit yang dia bagi tiap-tiap bulan dah. Anak, kalau itu yang kita harapkan, bila anak tak bagi, kita rasa peras. Ataupun bila anak bagi, mulut kita menjadi terkunci untuk nak tegur kesilapan anak kita. Wal'iyazubillah. Jaga sebab Allah suruh jaga. Selesai masalah. Doa saja elok-elok kat dia. Kemudian, dan membanyakkan bertanya. Dia kata banyak tanya, tuan-tuan sekalian. Ya. Banyak tanya ni kisah Bani Israel lah tuan-tuan sekalian, bukan tak boleh tanya. Tapi pertanyaan yang akhirnya menyusahkan kita. Ataupun pertanyaan yang tuan-tuan sekalian yang hanya tuan-tuan kita suka tanya. Memang orang suka tanya tuan-tuan. Ini tak. Biasanya orang hak jenis ni bukan buat kerja tuan-tuan. Dia lah jenah soalan dia panggil.
Kita tengok dia menyusahkan kita. Sebenarnya dia bertanya tu tujuannya apa dia? Pertama tuan-tuan nak tunjuk dia lah. Yang keduanya apa dia bila dia tanya tu menjadikan tuan-tuan sekalian kerja yang sepatutnya senang menjadi makin berat. Nah, contohnya hari ni kita mesyuarat nak bina masjid lah gini kan. Kos dia lebih kurang 30,000 contohnya. Ya tak? 30,000 pendapat saya susah lah. Ada tanya kan. Jadi dia banyak tanya. Lah ni jangan fikir susah tu. Kita mesyuarat sebab nak bagi senang. Bila nak makin senang, senanglah. Tuan-tuan sekalian, tengok apa kata Imam Syafi'i dalam perkara musafir. Imam Syafi'i kata, bila seseorang melakukan musafir, kata Imam Syafi'i, kalau dia niat untuk mencari susah, maka dia akan mendapat kesusahan. Kalau dia niat untuk dipermudahkan, maka dia akan mendapat kemudahan. Nampak tak tuan-tuan? Lah kita fikir nak bagi mudah lah. Yang terbaik untuk kita buat, tuan-tuan, kita pakat fikir sama-sama. Bagaimana tuan-tuan sekalian? Hari ini, kerana terlalu fikir sangatlah menyebabkan banyak tuntutan syarak tidak terlaksana. Nak buat ini tak boleh buat ni. Buat tak lagi. Cuba kita pakat fikir untuk nak menyumbang. Nak bagi mudah satu urusan. Maka insya-Allah selesai banyak tuan-tuan sekalian. Itu maksud tadi, banyak tanya tadi ni. Tapi kalau kita tak faham memang kena tanya. Dah tak faham memang kena tanya. Tak? Faham semua? Faham. Ni kenapa tak jawab ni? Saya tak faham. Dan tu kenapa tak tanya? Malam tadi dengar kuliah Ustaz Kamal. Allah tak suka banyak tanya. Ni dengar kuliah ke lena? Yang Ustaz Kamal terang benda lain. Hang faham lain. Hang tak faham kena tanyalah. Yang banyak tertanya tadi tanya untuk menyusahkan. Hang ni tanya untuk menyenangkan, untuk kepahaman tu mesti kena tanya. Nampak tak? Baik. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, terakhir hadis ni lah, bukan akhir lagi, tenang dulu. Dan membuang-buang harta. Apa maksud membuang-buang harta ni? Membelanjakan harta pada benda-benda yang tak faedah. Jadi fikir sendirilah ya. Ya. Apa yang kita dah buang, harta yang Allah bagi kita buang pada benda-benda tak faedah. Kita inilah imagine sendirilah ya. Imagine sendiri. Fikir yang kita buat. Ya Allah, banyaknya aku dah buang harta dah. 30 tahun duk merokok. Allah, tapi baiknya Allah, dia bagi aku sihat. Aku tak pernah miskin dengan merokok. Ya Allah, mikir gitu. Ya Allah, apakah ini tandanya Allah suruh aku merokok lagi? Jadi mikir lah. Ada mikir tengok. Saya pun nak cakap pun susah lah Adino kan. Jenis orang merokok ni dah darah daging. Kita nak marah-marah sekali dia tak tegur kita. Kita jumpa kita tengah minum kedai, dia tak bayar kat kita. Jadi susah kat kita pun. Tapi tak apalah, saya sebut jugalah gitu lah. Kalau kita rasa bermanfaat merokok tu pelan-pelan lah. Kalau kita rasa tak bermanfaat, kita pelan-pelan saja. Saya makna pertama kita angkat tangan, ya Allah, aku tahu ya Allah. Merokok ni tak datangkan faedah apa-apa pun, tapi aku dah merokok sejak daripada panak-panak, tetapi nak berhenti susah. Ya Allah, tolong aku ya Allah ya. Tolong aku ya Allah untuk aku nak berhenti merokok. Sudah cukup tuan-tuan sekalian. Keikhlasan kita tadi, kita nak berhenti. Imam Syafi'i kata, kalau hang musafir, hang nak mudah, hang akan dapat benda mudah. Memang kita nak berhenti sungguh, jangan fikir susah tu. Tuan-tuan sekalian, kita pernah fikir tak waktu kita nak mula rokok lu susah kan tuan-tuan kan? Maka begitulah tuan-tuan ya. Kita fikirlah sama-sama ya tak? Tak apa. Memanglah yang merokok itulah yang banyak derma pun tuan-tuan sekalian. Sebab tu Allah kekalkan umur dia. Baik, Allahu akbar. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan tak banyak-banyak lah. Saya pun berani sebut sebab saya tahu tuan-tuan tak merokok, masya-Allah.
Baik. Seterusnya, Inna Allah Ta'ala yudnil mu'min wa yada'u alaihi kanafah wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bidhunubih fayaqulu ata'rifu dhanb kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidhunubi wa ra'a fi nafsi annahu qad halaq qala fa inni qad satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm summa yu'ta kitabah hasanatih biyaminih wa ammal kafir wa munafiq fayaqulu ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin rawahu ibnu wajah an ibnu Ammar. Bahwasanya Allah Ta'ala menghampar ia akan mukmin, tengok ayat ni balik, maka diletak ke atasnya akan kepeliharaannya. Baik tuan-tuan, Allah bila dia ditanya oleh orang, ada sahabat tanya dengan Nabi, Allah duduk mana? Kita duduk minta dekat dia, kita duduk hajat dekat dia. Maka Allah jawab, inni qarib, aku dekat dengan hang. Isyarat yang Allah bagi ni nak bagi tahu, dekat ni maksudnya apa tuan-tuan? Inni qarib, aku dekat. Apa maksud aku dekat? Allah nak bagi tahu, wahai hambaku, kalau hang kata bini hang dekat dengan hang, aku nak bagi tahu kat hang, aku lebih dekat daripada dekatnya bini hang dekat hang. Ni beritahu ni. Tapi yang aku nak bagi tahu, dekat pun bini hang dekat hang, belum tentu dia boleh selesaikan masalah hang. Tapi dekatnya aku dengan hang, aku pemberi masalah, aku yang akan datang menyelesaikan masalah. Dekat jadi ni. Nampak tak? Dekat. Jadi kita faham dah bahawa bila Allah Ta'ala kata dekat, kita dekat. Kita faham dah. Macam kita dengar orang beduk dun. Tu maksudnya isyak sudah masuk. Jadi kita tak boleh teruslah. Kita sambung bulan depan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sumbangan untuk selesaikan masalah kuarter saya. Yang kuarter hukumannya. Jadi kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.